Orang tua-tua pesan, kalau tengah menoreh getah pukul 3 pagi, tiba-tiba kau nampak ada cahaya pelita lain tengah bergerak tinggi dekat dahan pokok. Jangan sesekali kau dongak nak tengok. Sebab kalau kau nampak kaki dia yang panjang berbulu tu, kau mungkin takkan dapat turunkan balik kepala kau selamanya. Tahun 1954, Pak Bakar belajar satu benda. Kebun getah yang dia rasa dia punya tu, sebenarnya ada tuan lain yang tinggi mencecah langit. Kepada yang baru jumpa channel aku, selamat datang aku ucapkan. Aku Abos dan ini Abos Shadow Story. Dekat sini aku ceritakan tentang pengalaman orang yang dihantarkan dekat aku. Korang ada pengalaman yang nak aku kongsikan, email je dekat aku. Email korang boleh tengok dekat description box di bawah. Mana tahu cerita korang pula yang aku akan ceritakan pada next video. Malam ni kita masuk ke siri cerita emas. Kisah ni dikirimkan oleh Halim, menceritakan semula pengalaman datuknya Pak Bakar pada tahun 1954. Jom kita dengar flow cerita dia. Tahun 1954, Pak Bakar memang rutin dia setiap pagi pukul 3 pagi dia dah ada dekat kebun. Dia cuma bawa pelita minyak tanah yang digantung dekat tepi pinggang. Cahaya pelita tu malap-malap je, cukup-cukup nak nampak alur batang pokok. Satu pagi ni, tengah dia sibuk menghiris kulit pokok ataupun toreh getah lah, dia dengar bunyi dari barisan pokok sebelah. Bunyinya macam ada orang lain tengah menoreh sekali dengan dia. Pak Bakar fikir, ada jiran lain ke pagi ni? Tapi bila dipanggil, tak ada orang pun yang sahut. Bunyi tu pun hilang. Masuk hari kedua, gangguan mula jadi makin pelik. Tengah Pak Bakar menunduk nak kumpul susu getah tu, dia nampak ada cahaya malap warna kuning dekat atas tanah, betul-betul depan dia. Pak Bakar fikir tu cahaya pelita dia. Tapi bila tengok pelita dekat pinggang dia, cahaya tu datang dari arah atas. Dia sulur sikit ke atas. Dia nampak ada satu pelita minyak tanah tengah tergantung, terapung dekat dahan pokok yang paling tinggi. Pak Bakar pelik, siapa pula yang gantung pelita tinggi sangat tu? Untuk apa? Tapi bila dia kelipkan mata, cahaya tu tiba-tiba hilang. Hari ketiga, suasana jadi makin berat. Pak Bakar rasa kebun tu jadi macam makin sempit sangat. Masa dia tengah berjalan nak ke pokok yang seterusnya, dia nampak ada 2 batang pokok yang sangat dekat antara satu sama lain. Bila dia nak lalu dekat tengah-tengah pokok tu, dia perasan kulit pokok tu bukan macam kulit kayu. Dia nampak ada bulu-bulu hitam yang panjang dan kasar. Pak Bakar pun angkat pelita dia tinggi sikit nak tengok. Jantung dia hampir luruh bila dia sedar tu bukan batang pokok. Tu sebasang kaki manusia yang sangat kurus, panjang dan berbulu lebat. Pak Bakar terus balik lari rumah. Dia demam seminggu. Dia cerita dekat kawan dia, Pak Mael. Pak Mael kata mungkin tu cuma perasaan dia je. Lepas seminggu, Pak Bakar masuk balik dekat kebun. Malam tu semuanya tenang. Tak ada kaki, tak ada cahaya dekat atas dahan. Pak Bakar dah mula rasa lega. Dia siap nyanyi-nyanyi lagi
sebab rasa benda tu dah tak ada. Dia ingat gangguan tu dah tamat sampai situ je. Tapi rupanya benda tu cuma tengah tunggu waktu yang sesuai. Masa Pak Bakar nak kemas barang nak balik, tiba-tiba dia perasan jalan keluar kebun tu nampak lain macam. Jalan tu jadi panjang gila, macam tak ada hujungnya. Pak Bakar dah mula panik dah. Dia kayuh basikal kuat-kuat sekuat hati dia, tapi dia rasa basikal dia macam tak bergerak. Masa itulah dia perasan bayang-bayang dia dekat tanah jadi panjang sangat. Bayang tu bukan bayang dia seorang, tapi ada satu bayang lembaga yang kakinya tegak macam tiang elektrik tengah berdiri tepat dekat belakang dia. Pak Bakar cuba nak dongak ke atas nak tengok, tapi dia teringat pesan orang tua-tua, jangan tengok muka hantu galah, nanti leher kau terkunci. Jadi dia cuma nampak kaki benda tu yang makin lama makin panjang. Lembaga tu statik je. Dia tak menyerang, tapi kehadirannya buat Pak Bakar rasa macam nak gila. Tiba-tiba kaki yang macam batang rebung tu mula bergerak, seolah-olah nak melangkah atas kepala Pak Bakar. Pak Bakar rasa satu tekanan udara yang sangat berat lah. Macam ada benda besar yang tengah menindih dia dari atas. Ini yang paling ekstrim. Pak Bakar rasa ada satu tangan yang panjang sangat, jari-jarinya macam dahan kering, mula turun dari celah-celah dahan pokok getah. Tangan tu bukannya nak cekik dia, tapi tangan tu macam dia sedut semangat Pak Bakar. Pak Bakar rasa badan dia lemah, mata dia dah nak terpejam. Dia nampak wajah benda tu sayup-sayup dekat atas pokok. Tak ada, kosong. Tak ada rupa, cuma bayang-bayang hitam yang besar tengah tunduk tengok dia. Nasib baik Pak Bakar sempat azan dalam hati. Tiba-tiba bunyi burung hantu kuat dan lembaga tu terus lesap macam asap. Pak Bakar dijumpai pengsan pagi tu oleh orang kampung lah. Kesan cengkaman tangan panjang tu masih ada dekat bahu Pak Bakar selama berbulan-bulan. Sampai sekarang Pak Bakar pesan, kalau kau nampak pokok yang tiba-tiba muncul dekat tengah jalan, jangan sesekali kau lalu bawah dia. Kau pusing balik. Aku Abos. Jangan biar bayang-bayang korang berjalan sendiri. Assalamualaikum.